masyarakat setempat. Okey, flow di OJ Studio, customer datang dan juga berikan dia punya requirement. So kami akan start dengan research, kemudian buat sketch sikit, kemudian sama ada perlu buat mockup atau tak, kemudian baru kami try buat pada final prototype lah. Apa yang menarik di OJ Studio ni, kami menyediakan platform kepada mereka-mereka muda ataupun siapa-siapa yang mempunyai bakat untuk menghasilkan produk ataupun menghasilkan sesuatu inovasi untuk merealisasikan idea ataupun inovasi yang ada pada fikiran mereka. Kami juga menghasilkan produk mengikut kehendak customer ataupun custom made lah. Kami juga membuat reka bentuk reka. Okey, boleh tengok kan, pelajar boleh dengar dan fahamkanlah. Ini sedutan video, jadi saya kreditkan video ini daripada sumber daripada YouTube. Okey, yang mana inilah proses dalam mereka bentuk sesuatu produk. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan project brief. Alright. Jadi kalau sebelum kita nak memulakan sesuatu pembuatan ataupun penghasilan produk sama jugalah, pelajar ataupun pelanggan akan berbincang dengan mereka bentuk ataupun satu kumpulan yang mana dia ada melalui beberapa proses sehingga akhirnya kita akan dapat satu hasil produk yang memuaskan hati kedua-dua belah pihak. Jadi anda bersama saya lagi, Cikgu Hadi bin Ismail dalam kelas RBT Online tingkatan 1 bab 3, iaitu proses reka bentuk, yang mana kita akan bincangkan pada hari ini adalah project brief. Jadi let's go. Okey, sebelum saya mulakan, saya ucapkan terima kasih yang sentiasa support dan juga menyokonglah channel cikgu. Jangan lupa bagi yang belum mungkin pertama kali singgah ke channel Cikgu Hadi Ismail, jangan lupa untuk subscribe. Okey, percuma je subscribe kan, tolonglah subscribe je lah. Okey, tak kisahlah, boleh tekan butang loceng ataupun tak tekan, terpulang, tak ada masalah. Jadi dan kalau rasanya bermanfaat untuk kawan-kawan kamu boleh kongsikan dengan dia orang. Okay? Let's go. Kita bincangkan apa yang kita nak tengok pada kita kata apa? Tajuk bagi project brief ni. Yang pertama, 3.1.1 mengtakrifkan maksud bagi project brief. Okay? Kalau pelajar boleh lihat dalam buku teks, okay, boleh tengok dalam buku teks muka surat 48. Tajuk awal bagi bab 3. Ini dia bagi pengenalan sikit lah. Okay. Project brief ni dia kata, ni project brief dijalankan untuk memberikan gambaran awal keseluruhan projek yang hendak dilaksanakan. Maksudnya, bila kita nak melaksanakan suatu projek kan, kamu nak buat projek di sekolah dan sebagainya. Jadi kamu perlu menghasilkan satu projek brief ni untuk memudahkan kita. Kita tahu perjalanan daripada awal, okay, awal projek tersebut sehingga kita akan dapat hasilnya nanti. Okay, alright. Ini tak ada apa. Ini cuba kamu fikirkan. Kenapa telefon bimbit sentiasa berubah-ubah? Okay, baru je keluar 4G. Minggu depannya keluar 5G. Tiba kan. Ngarut minggu depan 5G. Dia maksudnya macam tu lah. Okay. Baru keluar skrin macam-macam. AMOLED lah. Ini LED lah kan. Keluar pula skrin yang boleh lipat. Skrin yang boleh tarik masuk, tarik bergulung dan sebagainya. Okay. Jadi itu adalah perubahan bagi teknologi dalam telefon bimbit. Dia
memang ada pasukan-pasukan yang R&D lah dia panggil kan. Macam mana perubahan yang berlaku mengikut kehendak pelanggan. Okay, let's go. Kita tengok. Kalau tengok ke sini, dia kata definisi bagi project brief ni adalah proses perbincangan awal antara dua pihak. Apa yang dua pihak tu? Dua pihak. Saya tengok sini dua pihak. Pihak mana? Perbincangan dua pihak. Yang pertama adalah pihak pengurus projek. Siapa pengurus projek? Itulah yang terlibat dalam proses penghasilan projek tu. Tak kisahlah. Mungkin pengurus projek dia kita kenal dia sebagai manager, pengarah dan sebagainya kan. Pengurus projek. Dan yang kedua, ini dua pihak yang penting ni. Mesti ada pelanggan. Pelanggan maksudnya pihak yang nakkan benda tu berlaku ataupun produk tu dihasilkan. Yang mana bila ada berlaku perbincangan ni, dia dihadiri juga oleh pereka bentuk. Supaya pereka bentuk ni dia tahu, dia faham dan dia dapat imajinasi apa yang pihak pelanggan tu nak. Dia tak nak berlaku penyampaian dari orang lain. Kita tak nak berlaku macam tu. Sebab tu pereka bentuk penting untuk hadir pada perbincangan ni. Apa tujuan project brief? Tujuan project brief ni untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada pelanggan. Maksudnya kita nak dapatkan terus maklumat daripada pelanggan. Apa pelanggan yang nak, semua kita dapat terus daripada pelanggan. Jadi kenapa pentingnya nak dapatkan maklumat? Supaya pereka bentuk ataupun barisan pengurus projek ni lah bersama pasukan dia tu, dia dapat tahu apa pelanggan nak dengan produk tersebut. Jadi sebab tu pentingnya proses perbincangan sehingga yang mana dia mesti bersandarkan kepada beberapa ciri-ciri project brief. Ini penting. Saya tulis kat sini. Ciri-ciri project brief. Ini yang penting ni. Jadi kenapa project brief? Dah beritahu tadi. Mendapatkan maklumat secara terus daripada pelanggan yang mana mesti bersandarkan kepada ciri-ciri project brief. Kita lihat lagi. Teruskan lagi. Apa ciri-ciri project brief? Ini kita lihat. Ada 7 ciri-ciri project brief. Tajuk projek, gambaran keseluruhan projek, kriteria produk, perancangan pengurusan projek, analisis kajian, lakaran idea dan juga mockup ataupun model. Jadi kita akan lihat satu persatu dengan cepat apa benda ketujuh-tujuh ciri ini supaya kamu lebih jelas. Tajuk projek merujuk kepada produk yang ingin dihasil. Maksudnya tajuk ni mesti spesifik. Dia tak boleh tajuk yang merapu-rapu Tajuk dia mesti apa benda yang nak dihasilkan mesti namanya yang lebih spesifik. Contoh macam kita nak hasilkan satu, kita panggil apa? Berus automatik ataupun pencuci longkang automatik kan. Pencuci longkang automatik. Jadi namanya mesti spesifik. Jangan kita sebut nama yang jauh daripada tujuan projek produk tu. Mungkin kita cakap tajuknya ataupun tajuk projeknya adalah pencuci serbaguna. Jadi itu terlalu umum. Contoh kan, itu terlalu umum. Kita nak dia mestilah spesifik. Kalau boleh nama yang lebih tepat. Maksudnya dia dapat memberi gambaran awal apa benda projek produk tersebut. Yang kedua, gambaran keseluruhan projek. Gambaran keseluruhan projek ni pengurus mesti faham keseluruhan ataupun gambaran awal
tentang apa yang ingin dihasilkan bersama dengan borang bagi projek brief. Dalam projek brief ni di akhir nanti kita akan ada satu borang yang mana pelanggan dia akan isi dalam borang tersebut, kita akan buat analisis kajian. Daripada borang tu lah. Okay. Contoh borang nanti saya akan kongsikan ataupun pelajar boleh tengok pada bahagian description nanti. Okay. Seterusnya, kriteria produk yang mana dia melibatkan elemen dan juga prinsip. Kita dah belajar masa tingkatan bab 1 dulu. Dalam setiap produk dia mesti ada elemen dan juga mesti ada prinsip. Okey. Seterusnya, perancangan pengurusan projek. Okey, perancangan merangkumi skop, kos pengeluaran, masa, perancangan jadual kerja. Okey. Yang inilah ni. Yang mana kita dah bincangkan masa pengurusan projek bab 2. Okey. Dia mesti ada satu kertas kerja bagi menunjukkan apa perancangan-perancangan yang perlu dilakukan oleh pasukan pembina projek itu. Okey. Alright, seterusnya, analisis kajian. Okey. Analisis kajian ni dia mengandungi dua perkara penting. Okey. Dua perkara penting. Yang pertama adalah kajian reka bentuk produk. Yang kedua mesti kajian pasaran. Kajian reka bentuk produk adalah perbandingan produk yang kita nak bina dengan produk sedia ada di pasaran. Manakala kajian pasaran ni dia kata kajian terhadap kehendak kumpulan dari segi mungkin dari persaingan yang sedia ada. Mungkin kita boleh buat menggunakan soal selidik, pemerhatian, kita tanya, kan? Dari segi soal jawab dan sebagainya. Okey. Seterusnya adalah lakaran idea. Lakaran idea, reka bentuk dipersembahkan kepada pengurus projek dan juga pelanggan. Yang mana dia mesti dalam bentuk visual yang menarik. Kita dah belajar masa bab 1 dulu. Dalam lakaran ni, kita boleh hasilkan beberapa jenis lakaran yang boleh dihasilkan. Okay. Seterusnya, penghasilan mockup atau model. Selepas kita dah buat lakaran, persembahan idea dan sebagainya tu, baru kita hasilkan satu mockup ataupun model. Mockup ni dikenali juga sebagai model olokan. Kalau rasa tak jelas, mungkin kamu boleh tengok kita kalau sebelum kita nak hasilkan satu produk yang memang sebenar tu, kita akan buat satu model olokan dulu. Yang mana model olokan ni dia kata mungkin boleh diperbuat daripada bahan-bahan yang mudah didapati. Okey, mudah didapati seperti bahan kita semula, bahan yang mudah dibentuk, kan? Yang mana mockup ni juga ataupun model ni juga dia kata dalam bentuk model berfungsi sepenuhnya ataupun separa berfungsi. Mungkin sebahagian dia berfungsi, sebahagian lain dia tak berfungsi. Okey. Seterusnya, kita ada perancangan projek brief. Yang mana perancangan ni dia kata merangkumi dua kriteria yang penting. Yang pertama kriteria pertimbangan utama dan yang kedua adalah catatan penerangan. Yang kedua-dua ni terdapat dalam borang projek brief. Okey. Senarai semak dibuat terlebih dahulu berdasarkan kriteria pertimbangan utama. Okey. Contoh penyataan masalah ditunjukkan dalam jadual 3.1. Jom kita tengok. Ini contoh dia lah. Contoh senarai semak penyataan ciri-ciri pertimbangan utama. Yang mana yang ini, penyataan ni selalunya kita sediakan semasa perbincangan antara pengurus projek dengan pelanggan. Kita tanyalah apa fungsi dia, digunakan di mana, persembahan macam mana, tujuan pasaran, kan, kuantiti, style, kualiti, kos dan juga jangka masa. Okey, dah lengkap ke semua ni? Kita dah selesaikan ni, baru kita pergi ke borang projek brief. Ini contoh borang bagi projek brief. Ni boleh nampak kan? Besarkan sikit lah. Okey, alright. Okey. Maklumat di ruang catatan projek brief ialah jawapan kepada penyataan masalah yang disenaraikan.
Maklumat ini diberi daripada sesi komunikasi antara penreka bentuk dengan pengurus projek atau pelanggan. Contoh borang projek brief ditunjukkan di bawah. Ini contoh borang projek brief. Yang mana pelajar, kamu boleh gunakan borang ini untuk perancangan ataupun untuk menghasilkan produk nanti. Ini selalunya penghasilan produk adalah pada tingkatan 3. Tapi dalam bab tingkatan 1 ni pun ada bahagian-bahagian produk ataupun aplikasi teknologi, bab aplikasi teknologi ini yang mana kamu boleh gunakanlah. Dah belajar, kita gunakanlah, kita aplikasikan. Tak ada masalah pun. Okay. Jadi ini adalah contoh borang projek brief yang mana dia ada antara kriteria pertimbangan utama ni, fungsi, persembahan, tujuan, kuantiti, style, apa lagi? Kualiti, kos, jangka masa. Okay. Ini semua dinyatakan dalam bentuk catatan ataupun jawapan kepada kriteria tersebut. Alright. Jadi saya rasa setakat itu sahaja dulu untuk sesi yang pertama. Sesi yang kedua nanti kita akan sambung pada 3.1.4 iaitu menyaring maklumat di dalam projek brief. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.